Dalam Al-Quran pun ada juga kisah-kisah tentang ayah yang mana menghadapi kesukaran cabaran menghadapi dengan anaknya. So dalam kisah yang menarik dalam Quran, antaranya adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillah, 5 Ramadan tercapai kita sehingga 5 Ramadan 1444 Hijrah. Hari ini bersama dengan kami Seikhlas Ramadan ini dibahas oleh Bapak Kau punya podcast. Terima kasih masih mendengar dan Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khabar baik. Apa khabar bang? Sihat Alhamdulillah sihat. Dah 5 Ramadan kita lalui bersama Ustaz Betul. Alhamdulillah, syukur tahun ni kita puasa lain sikit dengan suasana yang lain sikit, bersama juga dengan sambutan kali ini Ramadan kali ini nampaknya lagi meriah. Kita ada bazar sana sini kiri kanan dan alhamdulillah juga mungkin tahun ni Ramadan tahun ni membawa rezeki kepada ramai orang kerana kita dah banyak kelonggaran dari segi wabak Covid dahulu kan. Waktu Covid dulu memang banyak yang bertugas kurang ataupun banyak yang ada yang dah tak ada kerja yang ada kerja dah kurang. Tapi sekarang alhamdulillah kita dah kembali kelonggaran. Mungkin ramai yang bekerja, lagi bila kita nampak ramai ada banyak bazar ni, maknanya banyak gerai, banyak yang berniaga, banyak yang bekerja kan, banyak. Jadi cabaran pun agak lagi kuat. Betul. Lagi senang kita lapar. Lagi senang kita penat. Masih makan lagi. Betul. Jadi macam mana Ustaz? Ada tak doa-doa ataupun kisah-kisah yang Ustaz boleh kongsi dengan kita? Dapat kita memperkuatkan lagi bulan Ramadan kita. Boleh insya-Allah. Okay, so para pendengar dan juga yang menonton, terima kasih banyak-banyak dan juga selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk dengan itu saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Okay, apa maksudnya? Dia kata permulaan bulan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya keampunan dan kesudahannya pelepasan daripada api neraka. So now kita dah lepas 5 hari dah. Okay, dan alhamdulillah kita dapat maintain dan juga kita dapat teruskan puasa kita. Alhamdulillah tak ponting. Betul. Sebab kita tahu kita ni masih lagi berkemampuan nak berpuasa. Melainkan kalau sakit tu tak ada cakap apalah. Betul. Dan kita ni menghadapi cabaran-cabaran yang berbagai. Daripada awal hari kita puasa sampai sekarang ni, saya rasa ada menguji kesabaran kita, kemarahan kita pun diuji. Kita pun sendiri pun diuji oleh diri kita sendiri, malasnya, liatnya dan sebagainya. Tapi kita still maintain, alhamdulillah. Cuma kita macam mana kita nak ambil iktibar, manfaat tentang peranan kita sebagai ayah. Sebab podcast ni pun untuk ayah-ayah yang ada kat luar sana. Betul. Bukan saja ayah, ibu pun boleh dengar juga. Tapi mungkin ibu boleh kasih kata-kata dorongan kepada ayah juga untuk sentiasa back kuatkan on track. Semangat. Kuatkan semangat. Betul. Sebab dalam Quran, balik kepada cerita, sebab pada awal episod pun kita cakap tentang kisah-kisah kan. Bagaimana Nabi Ibrahim AS pun membawa anaknya, mengajar Nabi Ismail. Dalam Al-Quran pun ada juga kisah-kisah tentang ayah yang mana menghadapi kesukaran cabaran menghadapi dengan anaknya. So dalam kisah yang menarik dalam Quran, antaranya adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ikut kepada sejarah ataupun riwayat mengatakan Nabi Nuh ni dia berdakwah 950 tahun. Betul. Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun. Bermakna Nabi Nuh punya cabaran ni lagi gahal, lagi banyak. Lagi banyak, betul. Betul. Dan juga Nabi Nuh ni dia pun seorang ayah. Dia ada anak.
Dan anak dia pun tidak mahu mendengar kata-kata beliau, sehingga kan satu ketika ni Nabi Nuh kan, apa dia punya kisah yang paling kita ingat, iaitu kisah tentang bagaimana Nabi Nuh membina bahtera kat tengah-tengah padang pasir. Betul, bahtera yang besar tu yang bermacam-macam binatang. Yes, betul. So bahtera ni dibuat disebabkan apa, Nabi Nuh mengadu dengan Tuhan, Tuhan, ya Allah, ada setengah daripada umatku ataupun orang-orang yang aku berdakwah ni tak dengar. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, kata okey, baik, kau buat bahtera besar, lepas tu kau buat saja, nanti aku akan lakukan seterusnya lah. Okey. So apabila bahtera tu dah siap, okey, Allah pun mengarahkan Nabi Nuh pun selamatkan diri dia kat dalam bahtera tersebut. Dan orang-orang yang tidak beriman ni ketawakan, orang tentu tidak mahu dengar, ataupun macam apalah mengarut dia Nabi Nuh dia buat kan. Betul. So dengan kuasa Tuhan hujan pun turun, sampaikan boleh menjadikan dia sebagai banjir ataupun bah yang besar. Dan antara yang tidak beriman kepada Nabi Nuh AS adalah anaknya. Anak dia tak ikut dia. Anak dia tak ikut dari kapal. Jadi dikata kat sini dalam satu dalam ayat surah Hud, ya, saya bacakan, pada auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini apabila Nabi Nuh naik kapal, naik bahtera tersebut, dikatakan Nabi Nuh kata bismillahi majriha wa mursaha. Itu kata-kata ataupun bacaan dia. Naiklah kamu ke bahtera ini sampai berkata dengan nama Allah, bergerak lajunya dan berhentinya. So bismillahi majriha wa mursaha. So ayat yang seterusnya, ni dia yang saya kongsikan dah. Ayat seterusnya kata, mereka semua naik, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi manzilin ya bunayya yarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Okey, surah Azim yang terjemahan berbunyi, mereka semua naik, Nabi Nuh naik, katakan binatang-binatang semua naik, dan bahtera tu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. So Nabi Nuh dalam kapal bahtera tu, anaknya kat luar. Okey. So dia kata, wahai anakku, naiklah bersama-sama dengan kami. Janganlah engkau tinggal dengan orang yang tidak beriman, orang kafir. Lepas tu dia kata, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma minal amrillah illa man rahimah. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Surah Azim. Yang terjemahannya berbunyi, anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung di sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada yang ditenggelamkan oleh air. So bahtera dia naik, hujan ribut semua kan, air dah naik, air bah naik. Jadi bila bah naik, Nabi Nuh nampak anaknya kat luar. Ya, wahai anak aku, naik dengan aku sekali. Dia kata tak. Ikut dia, naik dengan dia. Tak, dia gila. Ni anak yang tidak mahu dengan cakap ayah dia. So dia kata tak ada. Aku akan lari naik atas gunung sebab akan selamat daripada air yang ada ni. Yang paling tinggi lah, kira gunung tinggi, jadi air bah ni tak sampai atas lah. So sangkaan dia, air tak naik. Tapi dengan kuasa Allah, air naik sampai atas gunung. Bermakna tinggi lah kalau kita tengok. Betul. Apa-apa gunung kita boleh bayangkan, gunung di Dangka dan sebagainya. Ini sekarang air dia dah melepasi tahap ketinggian gunung tersebut. Dia dah timbus gunung tu lah, dah tak nampak lagi. Jadi bermakna apa yang terjadi, anaknya pun tenggelam. Dengan serta-merta ombak tu pun memisahkan antara duanya, antara ayah dan juga anaknya. Lalu menjadikan dia, anak yang derhaka itu, daripada orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan. Just because, again, apa yang kita boleh catch ayat tu bang, adalah tentang bagaimana ayah panggil anak, ayah perintah anak join dia naik, tak nak dengar. Lepas tu dia argue lagi. Kan, dia kata tak nak, aku akan pergi naik lagi tinggi lagi. Dia ada better idea lah. Better idea lah. Tak apa, aku naik gunung yang paling tinggi, jadi air tak naik apa. Sangkaan dia. Yes. So dekat sini bang, kita tengok cerita di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Nuh dengan Nabi Nuh dengan anaknya yang tak bilang siapa namanya, ataupun bilang tapi it's not di kalangan Nabi lah. Nampak tak beza tau. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua-dua ni pangkat dia adalah utusan Allah. Utusan Allah. Nabi Nuh
dan juga anaknya. Sebab tu dia tak bilang nama anak dia. Anak Dan dia. anak dia bukan kalangan orang yang baik. Dan Nabi Nuh sedih tau. Tapi Allah kata apa, anak kau ni bukan anak yang betul-betul di kalangan orang yang baik. So don't worry kalau kau tak dapat selamatkan dia. dia. Aku lebih mengetahui daripada engkau. Kan, in that sense lah. So moral dia apa? Moral dia adalah dalam ketika kita ni menjadi ayah, ni saya reflect untuk diri saya juga kadang-kadang ada ujian yang kita hadapi yang tak boleh kita kawal. Yang kita tak boleh Kawal lah. jangka, We cannot tak control, boleh kawal. Anak ni Betul. macam gini ya. Betul. Kita pun tak boleh kawal. Macam saya ada satu uruskan jenazah kan. So, kawan saya ni seorang ustaz juga, dia kehilangan isteri. Meninggal isteri dia. Tinggalkan 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 3 anak perempuan 3 kecil-kecil. Allah. Isteri dia meninggal. So saya cakap tadi, kita tak boleh kontrol, kita tak boleh buat apa, dan kita tak boleh kawal benda yang something out of our hand. Luar daripada Kawalan kita. kawalan kita, betul. Memang Jadi kita tak boleh. dalam kisah Nabi Nuh tu, dia sedih sebab dia anak dia tenggelam. Allah kasih dia kata tu peringatan ataupun kata-kata yang tu anak yang tak dengar cakap engkau. Kan? Kalau Nabi Ibrahim pula, dia kata, wahai anak aku nak sembelih kau. By all means ya. Aku follow kau ya. No problem. Dia percaya dengan. Nampak tak? So dua story dalam masa 2 minggu ni kita ceritakan tentang bagaimana ayah ni pula menghadapi ujian dan cabaran yang berbagai. Sama juga reflect pada diri kita sedang puasa ni. Kita pun berbagai ujian dan cabaran kita hadapi. Betul. But for me kita just go, kita tahu keyakinan, kita yakin yang ada blessing rahmat yang kita buat ni. Apa yang terjadi pun walaupun pun terjadi. Kan? So pada saya apapun remeh-temeh yang kita hadapi, ialah kita kena marah dengan orang rumah apa, ataupun teguran daripada orang ke kan, kadang-kadang lupa nak pasang ke, sampah lupa nak buang ke. Tapi tu benda is something that minor compared to apa yang kita dengar kisah-kisah ni semua. Betul. Cabaran lebih besar. Betul. Tapi at the end of the day apa tahu? Sabar. Kan? Sabar juga. Saya kalau one more nanti saya akan kongsikan lagi satu kisah tentang Nabi Yusuf dengan Nabi Yaakob. Word dia adalah tentang ayat dia kata fasabrun jamil. Sabar tu cantik. Kesabaran tu cantik. Allah. Kan? Fasabrun jamil. Itu ayat dalam surah Yusuf tu. Wah. Kenapa sabar tu dikaitkan dengan cantik You can elaborate berbagai sudut according to your understanding kan. Okay, nanti kita share lagi kita share lagi Setakat ni dulu. Alright. Okay, jangan lupa Ustaz itu paling penting tu, kesabaran cantik. Kesabaran yang cantik. Baik Ustaz, word of wisdom pada 5 Ramadan ni hari ini kita kata hikmah kita. Okay. If somebody eats or drink forgetfully, then he should complete his fast. For what he has eaten or drank has been given to him by Allah. Ini caster lagi ni Ustaz. Dia dah hari kelima, masih lagi baru lagi kan. Taklah, ini bukan orang lupa lah. Mungkin kata orang tu ala bisa tegal biasa. Kadang-kadang mungkin ada yang kerja shift kan. Mungkin the first week of Ramadan tu dia shift malam. Betul tak? Dia balik shift dia sahur, dia tidur. Dia bangun, lepas tu dia buat kerja dia, lepas tu dia siap pergi kerja, lepas tu dia buka ke apalah kan. Tapi masuk hari yang kelima ni, dia pay shift lah, dia tukar, dia shift pagi. Jadi dia balik tu, dia ingatkan dia sahur, tapi dia dah termakan tu tengah hari. Dia terlupa. Si ambeng. Alamak, dia ingatkan dia tengok tingkap, macam mana matahari kan. Dia ingatkan dia kan. Pasal ni shift, orang kerja shift kadang-kadang lupa ni. Sebenarnya kita manusia, kesilapan tu memang selalu. Jadi macam mana tu? Macam saya rasa dia boleh kisah tu, dia selain daripada terlupa, dia pergi tak perasan. Tak perasan sebenarnya dia ni dalam keadaan yang dia berpuasa dan tabiat lah katakan tabiat yang kadang-kala rutin harian tu bila balik mesti buat satu benda yang dia macam bangun mesti mandi mesti sarapan mesti tengok TV. Ataupun sebelum ni nak kena minum kopi ke apa, macam dia punya habit lah. Dia punya step dia punya rutin dia, tiba-tiba satu benda missing. Dia macam tak kena. Jadi macam orang tu mungkin dia buat macam kerja shift dia balik tidur bangun, jadi dia akan buat rutin yang sama. Jadi bila dia tengok date,
Ramadan. Baru teringat. Alamak. Padahal nasi ambeng dah 1 bungkus dah telan. Itu ada tinggalkan. Dia telah. Alamak. Alamak. Dia tak kat luar tinggal. Alamak. Ni tengah hari ni, bukan pagi lagi ni. Tapi mustahil kalau nasi ambeng 1 bungkusan. Tapi paling-paling pun 1-2 jamah kan. Betul, 1-2 jam. 1 bungkus tak lah kan. Tapi mesti ada rasa lain kan. Betul lah. Ada rasa, tapi kalau 1 bungkus kalau dah makan pun dahsyat juga orang tu. Tapi kalau dah termakan lah, bagaimana tadi dikatakan ni, dah kira apa, dia dah diberi kepadanya bagi dari Allah. Maknanya dah kasih nikmat ni dengan dia. Tapi dia mesti teruskan lah dengan puasa tu. Betul. Jangan dah lepas tu terus sudahlah aku puasa setengah hari lah. Saya punya fikiran, saya pun pernah terjadi macam itu juga kan. I was thinking, kenapa Allah kasih aku peluang macam itu I was thinking, baik sangat ke aku sampai aku dapat chance nak makan. Macam gitu tau. Betul juga Betul juga kenapa Allah kasih kita merasakan termakan kepada lah. kata-kata hikmah tu mungkin pasal Allah nak kasih kita satu nikmat lah kan. Tapi lepas tu kita teruskan lah. Okay. Mana kita punya keikhlasan beribadah tu Allah saja yang tahu lah. Betul. Jadi bagi mereka yang mendengar tu memanglah kita faham lah, kita manusia tak lari daripada kesilapan Ustaz. Tapi kalau dah lepas tu teringat, berhenti dan teruskanlah puasanya. Teruskan puasanya. Betul. Jangan diteruskan. Nasi ambeng. Allahu Akbar. Kejap lagi boleh buka Ustaz. Kejap lagi. Aduh, kenapa shopping makanan-makanan kat kedai-kedai. Betul. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Alright, insyaAllah. Baik, sampai di sini saja kita teruskan seikhlas Ramadan esok. Sebentar nanti bolehlah anda berbuka puasa. Sekali lagi saya cakap, jangan membazir. Saya ingin mengingatkan, jangan membazir. Bukalah apa yang ada je. Kalau tak ada pun tak apa, esok ada. Betul tak? Terima kasih Ustaz, terima kasih. Dan ribuan terima kasih kepada sos.sg kerana menaja seikhlas Ramadan. Kita ketemu lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekarang bersama dengan sos.sg. Kongsi sikit promosi bulan Ramadan. Mahadi, pada bulan Ramadan ni kita ada promotion $25 off. Apa kod dia tu? Okay, the code is Bapak Kau 25. Bapak Kau 25. Yeah, BAPAKKAW Yes, 25. Yeah. Oh, 25 tu $25 off lah. Ya, betul. So bila diorang buat tempahan di online, kena key in code ni. Ya, betul. Book online tu kat mana tu? Okay, boleh pergi lungsuri IG kami which is at south.sg. South.sg. Yes. Bukan sos Bukan. South.sg. Pergi ke IG mereka, South.sg. Ada link untuk anda buat tempahan online. Key in code, promo code Bapak Kau 25. Promotion ni hanya valid daripada 1st Ramadan hingga 28 Ramadan. 1 Ramadan sampai 28. Bapak Kau 25 dapat $25 off pakai kod ni. South.sg. Jangan lupa kodnya Bapak Kau 25. BAPAKKAW 25. Untuk semua tempahan online dapat $25 off. Itu dia promosi untuk anda sempena Ramadan yang mulia.